Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatu lilmuttaqin Wala udwana illa ala zalimin Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala wal 'asr innal insana lafi illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertemu semula pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati kita sekalian. Ala kulli hal, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita sambung balik muka surat 193. Masih kita bicara bab yang berkaitan dengan jamak sembahyang. Adapun dia kata, adapun kaifiatu jamak itu, maka iaitu harus jamak itu antara sembahyang zuhur dan asar dan maghrib dengan isya, jamak takdim atau takhir. Dan jamak takdim itu iaitu sembahyang asar di dalam waktu zuhur dan isya di dalam waktu maghrib. Dan jamak takhir itu disembahyangkan zuhur dalam waktu asar dan maghrib di dalam waktu isya. Adapun kaifiat, artinya cara nak melaksanakan jamak. Bila mana disebut kaifiat, iaitu cara-cara kita nak solat jamak. Bila mana disebut jamak itu, yang diharuskan jamak itu 4 saja, iaitu sembahyang zuhur dengan asar, sembahyang maghrib dengan isya. Tidak ada couple bagi maghrib, bagi subuh. Subuh tak ada couple dia. Ya, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Jamak takdim dia kata ataupun takhir. Bila mana disebut jamak ini, dia ada 2 jenis. Apa maksud jamak? Himpunkan 2 waktu disemayangkan dalam 1 waktu. Itu maksudnya jamak. Himpunkan 2 semayang disemayangkan dalam 1 waktu. Dan jamak ini ada 2. Satu nama dia jamak takdim, yang keduanya nama dia jamak takhir. Bila sebut jamak takdim itu maksudnya apa? Dilakukan sembahyang asar dalam waktu zuhur. Makna di sana kita bawa asar itu disemayangkan dalam waktu zuhur sekaligus, dan isya di dalam waktu maghrib. Makna dia bawa isya disemayangkan dalam waktu maghrib. Bila masuk waktu isya nanti tak payah mayang isya dah. Sebab apa? Kita dahulukan. Kita semayangkan isya dalam waktu maghrib, asar dalam disemayangkan dalam waktu zuhur. Itu nama dia takdim. Dan yang jamak takhir itu disemayangkan zuhur dalam waktu asar. Bila masuk waktu zuhur, kita niat saja, kita tak semayang zuhur ini.
niat untuk bawa zuhur disemayangkan dalam waktu asar. Itu maknanya takhir, dilewatkan. Bila masuk maghrib kita tak semayang maghrib, kita simpan maghrib itu. Bila masuk dalam waktu isya baru disemayangkan maghrib dalam waktu isya. Itu nama dia takhir. Dan meninggalkan jamak itu afdal, seperti dikerjakan semayang tiap-tiap waktu itu masing-masing dalam waktunya, melainkan orang yang ada pada hatinya benci akan jamak. Dan meninggalkan jamak itu afdal, berbeza qasar. Qasar sunnah kita buat qasar, tapi bila dikaitkan jamak ini, maka sembahyang dalam waktunya dengan qasar itu lebih afdal. Sebab itu dia kata meninggalkan jamak itu afdal, seperti dikerjakan sembahyang tiap-tiap fardu itu masing-masing dalam waktunya. Yang disebutkan jarak tadi qasar, bukan jamak. Cuma bila mana boleh qasar, automatik boleh jamak. Dia tumpang saja. Maka qasar ni masuk zuhur buat 2, masuk asar buat 2, lebih afdal kita buat zuhur 4, asar 4. Berbeza dengan jamak. Jamak ni hukum dia harus berbanding qasar tadi. Artinya sembahyang dalam tiap-tiap waktu dengan qasar tu lebih afdal. Tapi kalau nak diqasar berserta dengan jamak, silakan. Bukan kata haram dah. Iaitu dikerjakan sembahyang tiap-tiap fardu itu masing-masing dalam waktunya, ya, melainkan orang yang ada pada hatinya itu benci akan jamak, atau syak ia akan harusnya, atau ada ia jika ditinggalkan jamak ia sembahyang seorang diri, maka tak kala itu jamak itu afdal. Kecuali lah dia kata orang ni ada hatinya, kalau tak buat jamak dia rasa tak kena, perjalanan dia jadi bantut, dia kata, ya, maka ketika itu jamak afdal dia. Ataupun dia syak, boleh tak boleh jamak ni, sedangkan jamak ni boleh dibuat dengan 2 keadaan. Satu, jarak. Bila qasar boleh buat, automatik jamak boleh buat. Satu lagi, tidak bermusafir tapi ada masalah darurat seperti sakit, hujan dan sebagainya yang kita akan bentang nanti, maka ketika itu harus kita buat jamak, ya. Jadi jamak ni dia ikut kepada jarak ataupun tidak jarak, boleh juga buat lakukan jamak itu dengan sebab keperluan. Tapi qasar kalau tak musafir tak boleh. Nampak tak? Qasar kalau tak musafir tak boleh. Bila musafir cukup syarat dia, baru boleh buat qasar. Nampak tak tu? Okey. Beza sikit. Atau ada ia jika ditinggalkan jamak itu ia sembahyang seorang dirinya. Kalau dia tak sembahyang jamak, dia sembahyang seorang-seorang, rombongan tinggal dia, bah tinggal dia, kereta api tinggal dia, bah tinggal dia. Kalau dia buat jamak, ya dah. Kalau dia tak buat jamak, kalau dia buat masing-masing zuhur 4, asar 4, ya dah. Kalau dia tak buat jamak, jamak ni ringkaskan. Artinya mungkin dalam waktu asar dia boleh buat sembahyang, zuhur, asar dia tak boleh buat. Ataupun asar dia boleh buat, itulah sebaliknya. Ya, jadi kalau dia buat rombongan, kalau dia tak buat jamak, maka sagi asar lagi orang tak berhenti dah. Maka ketika itu dia afdal dia buat jamak. Maka dia kata jamak itu afdal daripada meninggalkan dia pada segala surah yang 3 itu. Ada 3 gitu. Jadi asalnya hukum dia harus, dia jadi afdal bila ada sesuatu. Ya, nampak tak tu? Contoh orang sakit, ini dia tak musafir pun. Zuhur ada orang boleh bantu dia. Asar tak boleh orang bantu dia. Maka jamak tu afdal bagi dia. Sedangkan sembahyang berwaktu tu baik bagi dia. Tetapi bila mana cukup syarat dengan sebab darurat tadi. Zuhur ada orang bantu, asar tak ada.
Maka kalau dia sembahyang berwaktu, asar lagi tak ada orang tolong, jadi qada pula. Ataupun zuhur tak ada orang boleh bantu dia, asar ada orang boleh bantu dia, dia boleh buat takhir. Jadi pada dia meninggalkan sembahyang, maka ketika itu ada sebab-sebab yang munasabah tadi ni, maka jamak itu lebih afdal daripada sembahyang berwaktu. Boleh faham tak? Gitu. Dan syarat jamak takdim itu 4 perkara. Syarat jamak takdim ada 4. Apa dia? Asar disemayang dalam zuhur, isya disemayang dalam maghrib. Asar disemayang dalam zuhur. Kalau orang Kedah dia tak panggil zuhur, dia panggil zuhur. Ya, dia panggil zuhur. Ya. Apa dia? Ini orang Kedah. Saya orang Selayang. Orang Kedah kata, bukan saya kata. Baik. Jadi jamak takdim ni ada 4 syarat. Cukup syarat boleh buat jamak takdim. Musafir ataupun bukan musafir. Macam kita cerita dulu, dari Mekah pergi Madinah, Mekah pergi mana? Pergi Arafah. Kita buat jamak tapi tidak ada kosan. Sebab apa tidak kosan? Jarak Mekah dengan Arafah baru 22 km. Nampak tak? Pasal apa jamak? Sebab darurat air, tandas, tempat, suasana yang tak berapa tenteram ketika itu. Sebab tu harus jamak. Sama dengan orang sakit tadi. Nampak? Dia musafir dah, dia tak musafir. Tapi darurah dia kalau tak buat masa ni, kemungkinan waktu lain waktunya ditinggalkan. Jadi qada. Ya, itu dia panggil darurah tadi. Baik, ada 4. Pertamanya dia kata mendahulukan sembahyang yang mempunyai waktu. Kerana sembahyang yang kedua itu mengikut bagi yang pertama. Masuk waktu zuhur, buat zuhur dulu. Sebab apa buat zuhur dulu tak buat asar? Sebab zuhur tu waktu dia. Asar tu mai tumpang dia. Bila mai tumpang, faham-faham sendirilah tuan rumah kena buat dulu. Yang mai tumpang nombor 2. Artinya dia kata mesti dilakukan zuhur dahulu dengan sah. Nampak tak? Lepas tu baru asar. Mesti buat maghrib dulu dengan sah, baru isya. Kalau zuhur tu lepas bayar zuhur, lepas tu bayar asar, tiba-tiba zuhur tak sah. Dia syarat lagi kita cerita. Faham yang awal dulu. Buat zuhur dulu, baru asar. Buat maghrib dulu, baru isya. Kalau kata zuhur tak sah, macam mana dengan asar tu? Lagi kita cerita. Syarat dia mesti zuhur yang sah. Itu jamak takdim. Tak apa, saya dah sebut. Maka tidaklah terdahulu yang mengikut itu atas mereka itu yang diikutnya. Janganlah asar itu mendahulu daripada yang kena ikut. Janganlah asar dulu, mesti zuhur dulu lah. Faham itu. Maka jika mendahulukan yang bukan mempunyai waktu, yakni didahulukan asar daripada zuhur, maka tidak sah sembahyang asarnya ketika itu. Buat jamak takdim ni waktu zuhur, tiba-tiba buat asar dulu, baru buat zuhur. Asar tu tak sah. Tak sah sembahyang tu, waktu tu. Tapi makna dia asar tunai tu tak sah. Maka dia jadi asar qada kalau ada di belakang. Waktu tu tak buat lagi, tak selesai lagi. Dia buat asar baru buat zuhur. Asar tu tak sah. Dia buat isya dulu baru maghrib. Sedangkan jamak tu jamak takdim dalam waktu maghrib. Patutnya dia buat maghrib dulu isya, tapi dia buat isya dulu baru maghrib. Isya tu tak sah. Tak sah tu berhenti waktu tu. Dia boleh jadi qada yang dulu. Gitu. Maka yang tadi ni kena buat lain.
Sebab syarat dia mesti zuhur dahulu baru asar, mesti maghrib dulu baru isya. Itu syarat. Dan diulangkan jamaknya jika ia kendaki jamak. Jadi macam mana kalau jadi macam ni? Dia kena ulang lagi sekali asar. Dia buat asar, dia buat zuhur. Asar tu tak pakai, tak jadi tunai. Zuhur tu jadi tunai. Maka lepas zuhur dia buat asar balik. Barulah asar tu baru diterima. Syarat dia apa? Mesti selepas zuhur yang sah. Itu maksudnya berdahulu tadi. Boleh. Kan kita dah bicara sebelum ni syurut tidak syarat sah makmum ikut imam. Syarat nak ikut imam, imam tu jangan semayang-mayang. Ingat tak dulu ni? Yang dulu je. Tak perlulah kita tahu imam tu semayang apa. Imam mayang asar ke zuhur. Imam jawab pula ikut suka aku. Oh, dia tahu asar, tak ada apa. Tak ada apa, kita buat zuhur, dia buat asar. Tak ada masalah. Yang semayang diri tidak. Yang kita ikut tu sebab nak ambil fadilat solat berjamaah. Dulu ingat syarat syurutul aid tidak tujuh dulu. Orang yang kita ikut itu pastikan dia bukan semayang-mayang. Macam mana nak tahu semayang-mayang? Tu. Yang kedua, jangan sembahyang gerhana. Macam mana nak tahu gerhana? Ada gerhana. Maka bila mana tidak ada dua tadi ni, maka kita boleh sembahyang. Tak kira lah imam tu. Cuma beza bila kita qasar, kita ikut yang tamat. Kita buat jamak takdim contohnya. Bila buat jamak takdim, ada lagi satu dia panggil qasar kalau kita musafir. Boleh kita buat qasar berserta dengan jamak, atau jamak saja, atau qasar saja, atau sembahyang berwaktu saja, boleh. Biasanya jamak dan qasar. Sekarang kita niat qasar. Kita tak tahu imam ni, pasti imam ni bukan sembahyang mayat. Kita duk anggap dia sembahyang dia qasar sebab singgah dia R&R. Baik. Tiba-tiba imam ni dia buat tamam. Kita niat qasar. Saya dah sebut sebelum ni. Automatik qasar kita itu tak jadi qasar. Artinya tidak sah diniatkan qasar tadi itu kecuali automatik dia jadi tamam. Saya hidup niat mufarakah bagi salam pula. Semayang kita automatik batal. Sebab imam tamam, kita kena tamam. Tapi kalau imam qasar, kita boleh qasar, kita boleh tamam. Tapi kalau imam tamam, automatik jadi tamam, tak boleh qasar. Pada zon kita lah. Kita masuk tu imam rakaat yang ketiga. Beranggapan kita imam tu tamam lah. Qasar lah, 2 rakaat aja. Syaratnya tempat yang kita pergi semayang tu adalah zon kita itu R&R. Tapi kalau masjid, dia syok kepada zon, kepada qasar tu tak ada. Dia zon kepada tamam tu dia lebih. Jadi andai kata kita buat qasar juga, imam rakaat ketiga dia buat 2 rakaat. Kalau sembahyang maghrib isya senang, kita boleh tahu lah. Sebab maghrib isya rakaat pertama, kedua imam baca Fatihah dan surah. Ada. Maka ketika itu andai kata kita tahu selepas pada itu, sembahyang kita automatik tidak sah juga. Tak sah tu bukan tak dapat pahala, ulang semula, dia tak dapat dosa. Boleh faham tak? Okey. So umpama dia tahu selepas pada tu, dia kata baru tahu tu imam tu telefon dia, aku buat tamam lah tadi. Allah habis waktu dah. Ya, habis waktu dah. Maka dia boleh kotor balik semayang tadi dengan qasar. Tanpa tamam. Syarat dia apa? Solat yang ditinggal itu masa musafir,
dan dikerjakan qada masa musafir, boleh qasar. Yang dia tinggal isyak, nampak? Dalam masa musafir, dan dia nak qada pada masa musafir walaupun pada waktu yang lain. Katalah bulan lepas pergi Johor tertidur, ya, Zuhur asar tu tertidur, ya, maghribnya maghrib dah, dua sembahyang tak berlaku lagi. Artinya wajib bagi dia qada. Tak ada nak buat, minggu ni berlepas di Terengganu pula. Maka ingatlah 2 minggu lepas dia pergi Johor tu, Zuhur dan asar belum qada, dan ia berlaku pada masa musafir. Maka sekarang dia musafir walaupun pada waktu yang lain, dia boleh qada Zuhur dan asar itu dengan qasar. Tuh. Tapi kalau ditinggalkan bukan masa musafir, dia nak qada masa musafir, tu tak boleh qasar. Dia tinggal masa musafir tapi dia qada masa bukan musafir, juga tak boleh. Syarat dia tinggal masa musafir, qada juga masa musafir, boleh qasar. Boleh? Okey tak? Baik, kita sambung ni. Dan yang keduanya dia kata syarat pertama dia Zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isyak. Syarat yang kedua, niat jamak. Innamal a'malu binniyat. Niat jamak. Supaya membeza didahulukan yang disuruh daripada lupa atau sia-sia dalam sembahyang yang pertama. Dan jikalau ada niat itu serta memberi salam daripadanya sekalipun, kerana hasillah maksudnya, tetapi pada takbiratul ihram itu aula. Yang kedua niat nak impun tu. Niat tu di mana tempat dia? Yalah, memanglah di hati. Mana niat di mulut? Aduh, niat di hati, tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Tempatnya di hati, ya? Di sembahyang Zuhur. Sebab Zuhur tu nak tarik himpun asar. Di sembahyang maghrib, sebab maghrib tu nak tarik mayang isyak. Bila kita sembahyang Zuhur tu, usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qasran. Contoh kalau nak qasar, kalau tak mau qasar pun tak apa. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin majmu'an ilaihil asri. Saja aku sembahyang Zuhur 4 rakaat dihimpun bersamanya asar. Saja aku sembahyang maghrib 3 rakaat dihimpun bersamanya isyak. Itu maksud dia. Kalau kita nak qasar, saja aku sembahyang Zuhur 4 rakaat qasar dihimpun bersamanya asar. Afdalnya bila? Takbiratul ihram. Boleh tak selepas takbir? Boleh. Saja aku sembahyang Zuhur 4 rakaat kerana Allahu Akbar. Niat himpun tu selepas takbir, boleh. Dalam hati datangkan himpun dengan asar. Tak payahlah kita sebut sahaja aku himpun dengan asar, kerana Allah Ta'ala, tak perlu begitu. Artinya datangkan niat dalam diri kita himpun dengan asar. Hatta sampai kepada tahiyat akhirah. Zuhur tu duduk tahiyat akhirah. Sebelum salam, fil alamin innaka hamidun majid, baru teringat. Nak niat jamak takdim dengan asar, datangkan niat tadi tu, himpun dengan asar. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh. Afdalnya masa takbir niat himpun tadi. Boleh selepas takbir, selagi mana sebelum salam. Tapi kalau dah salam lah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allah, lupa niat, tak boleh. Lebih ya? Boleh ya? Okey. Makna dia afdal niat himpun tu masa takbir. Takbir mana? Takbiratul ihram. Boleh tak selepas takbir? Boleh, harus.
selagi mana belum salam. Seperti dia tak ingat masa sembahyang zuhur tu, tapi dekat tahiyat akhir, oh aku musafir, apa salahnya aku jamak? Hukum dia harus, bukan sunnah. Kenapa? Boleh niat masa tu. Maka habis bagi salam, bangun buat asar. Habis maghrib, bangun buat Isya. Okey? Boleh. Itu jamak takdim. Dan yang ketiganya, hendak adalah mualat antara keduanya. Ini panjang sikit. Apa maksud mualat? Selepas zuhur asar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bangun qomat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah sampai habis salat. Sampai habis bangun Allahu akbar saja sembahyang asar. Jadi senggangan antara zuhur dengan asar itu dia kata mualat. Mualat ni masalah. Berapa panjang mualat? 2 minit, 3 minit, 4 minit. Itu yang kita nak bicara lebih panjang. Apa maksud mualat? Ada ulama meletakkan kadar mualat zuhur dengan asar tu 2 rakaat sembahyang sunat biasa. 2 rakaat. Ustaz, yang biasa tu guna cepat kan lambat atau baca surah panjang? Dia kata biasa. Biasa tu baca Fatihah surah Kafirun. Rakaat kedua Fatihah surah Ikhlas. Itu dia panggil 2 rakaat sunat dia biasa. Sebab surah yang dibaca tu adalah kelaziman bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi baca. Tapi lepas sembahyang zuhur sakit perut. Apa mana? Apa dia? Tahu pun. Lepas sembahyang zuhur sakit perut, pergi jamban dululah. Ya, sakit baru kita kira balik. Jamban tu berapa lama? Dia mula. Ni yang dia kata persoalan tadi tu. Ya. Kentut nak pergi ambil sembahyang. Tempat ambil sembahyang. Sana tu. Jauh. Jauh tu kena jalan Allah ada hantu bayar pula ustaz. Orang bayar malam. Ya tak? Takut ustaz. Macam mana? Ingat kata tandas duduk belakang tu. Kan saya baru balik daripada Bormo ni kan. Tu dia lah tandas dia duduk belakang. Zaman 60-an, 70-an tu. Tapi lo ni saya pergi baru ni perang. Tembak-tembak. Kan selepas Adsan Suci ya, dibolehkan oleh kerajaan junta tentera. Lo ni lockdown. Pukul 8 lockdown. Kepiu. Betul lah kepiu. Saya dah berapa ni? Kepiu mana? Kepiu tu perkataan apa? Mereka sebut kepiu. Saya kata kepiu ni tanpa lockdown. Okey, saya orang tulis sikit. Ni ada lockdown. Kami daripada Ranong, Tidok Ranong, lepas tu seberang ke Pulau Dua, Kuantung. Daripada Kuantung tu kita nak terus masuk ke Bokian tu, tak jauh, dalam 6 hingga 7 jam ya. Naik lori tu tembus pukul. Bukan ada hilang apa-apa pun. Ya tak? Kalau orang perempuan pergi jatuh peranakan. Dia bawa laju, melompat-lompat. Ya, sebab jauh. Kalau tak bawa 70-80 km sejam, pergi ya 12 jam. Ya. Jadi bawa laju. Ya tak? Tunggang. Nak pergi tu pula dapat perkabaran asyikar. Tak boleh pergi. Tentera daripada hutan turun. Dia panggil orang hutan. Turun untuk rampas kerajaan. Yang kita nak pergi tu bukan orang Rohingya tahu dekat Bangladesh tu. Ini dekat Thailand ni ya, dia panggil selatan Burma. Orang Melayu kita pun zaman generasi ke-16 ke-17 zaman perang dulu ni. Orang Kedah kan panglima. Ya, perang dulu Pulau Pinang, Kedah,
Dia boleh Kedah, Petani, Kedah, dia naik sampai Bangkok, Bangkok, Chiang Cerai, naik kepada laut, naik kepada Burma, peristiwa Alutaya dan sebagainya, berkecam. Lepas tu pembela Tun Balagu, maka campur tangan Inggeris, dipecahkan wilayah dan sebagainya. Itulah ya, 16 generasi. Mereka ni generasi Sultan Hamid I. Bukan Sultan Hamid Datuk, Sultan Salahuddin ni. Salahuddin bin Malaysia bin Abdul Hamid. Hamid I tu. Ya. Jadi perang mereka ni daripada generasi ke generasi akhirnya duduk situ sebagai medan dakwah. Mereka ada IC. Bukan tak ada IC, ada IC, ada tanah. Tapi hidup susah sebab daripada dulu sampai sekarang dia perang. Sebab dia ada 135 etnik. Hanya belah atas tu lain pula. Dia ada perang-perang. Sebabnya hasil bumi Burma ni sampai sekarang tak boleh dikeluarkan kecuali balang. Hasil dalam galian dia. Banyak. Sebab hidup mereka ni perang. Jadi dapat berita tak ada pi petang pun. Kira balik, besok tu boleh pi. Ya, malam tu mati ketua kampung. Jalan kami nak pi tu, satu kampung tu kena ambush dengan tentera hutan. Dia panggil orang hutan. Mati ketua kampung, dia anggap membelot. Kami patutnya tak boleh masuk. Tapi Malaysia ni ada hubungan baik dengan Myanmar sebenarnya. Ya, sebab apa? Di zaman Tun Mahathir, dia yang memasukkan Burma dalam ASEAN. Ya, sebab tu dia ada kedutaan dia di sini. Kita pun juga ada kedutaan di Yangon. Kita berhubung untuk masuk juga. Ya, dan orang hutan ni dia tak kacau orang Melayu kita. Ada lebih kurang 40 buah kampung sebenarnya. 2 wilayah besar. Ya, tapi ganggu tak ganggu sebab orang Melayu kita ni tak kacau politik. Apa ikut apa lah, apa perang cara apa, kami nak cara hidup. Tapi kalau ganggu politik kena tembok lama dah. Jadi bolehlah masuk, boleh ada surat menteri keluar daripada Kementerian Rumah, Kebudayaan dia dan juga gubernur dia. Tu pun kena tahan. Sepanjang perjalanan tu ada 48 pos sekatan tentera. Saya bawa 16 orang ya. Saya ketua rombongan. Bijak. Boleh. Pakat dengan orang kampung apa semua tu yang mana ada kenal. Ya, boleh. Tapi kena jolok. Bukan rasuah ni abang bini, jangan. Tu bukan rasuah, jolok ya. Jolok, tak apa je no. Bukan rasuah, jolok. Tak jolok, tak jalan. Ya, kena sedap. Tentera dia gaji murah. Sekarang ni kalau ikut semasa sekarang ni, port hutan ni yang memberontak untuk ambil alih kerajaan ni, mereka dah dapat kekuatan sebab tentera dah paling tadah dah. Sebab ekonomi teruk, minyak seliter 7 ringgit lebih. Ya, Masya Allah, ekonomi teruk, duit teruk. Gaji tentera tak cukup nak makan. Jadi kita pergi sedekah kat dia lah. Bukan rasuah, dia duduk bagi. Bukan banyak, 10 ringgit, 20 ringgit. Tapi nak sampai 40 sekatan tu, jangan. Ya, baik, wallahualam. Boleh masuk. Dan kita pukul 8 lockdown. Tak boleh keluar lah. Kampung-kampung tutup, pergerakan semua diharamkan. Tapi bagaimana ni? Sebelum kami sampai, orang Islam, orang Buddha semua mesyuarat besar. Kita pergi 16 orang ya. Ya dah. Tapi pergi bawa media tu dia panggil besar lah. Ya dah. Pakat orang kampung, tentera apa semua, jolok sikit-sikit, maka kami boleh duduk di bandar. Mana duduk bandar tu 24 jam di tempat kami duduk hotel tu. Ada satu hotel. Hotel tu Donglai nama dia. Toke dia budak. Tapi bagus hotel dia, toke dia. Sewa semalam baru 500 untuk 9 bilik. Tapi dia belanja makan tu 2 kali makan besar tu, saya rasa bukan nilai tu. Dia suka umat Islam. Sebab dia hidup daripada nenek moyang dia dengan orang Islam. Rumah dia tepi masjid. Cuma hidayat tak ada. Dia kalau subuh orang tok bilik azan pelan, dia terima tok bilik. Sini kita azan kuat,
Orang geng kita main marah tu bila apa kuat-kuat orang nak tidur pun tak boleh main. Tu orang Islam tidak. Ni orang Buddha ni. Bila speaker tu slow, orang kata, orang masjid kata speaker ni rosak, dia pergi beli lagi besar. Cumanya keluarga dia bagus apa? Hidayat tu besar sebenarnya. Kalau kita tengok Abi Talib yang jaga Nabi daripada kecil, ya tak? Jaga Nabi kecil sampai Nabi besar, sampai Nabi kahwin, Islam. Tu kata hidayat tu benda besar. Suka dah, tapi Allah tak campak lagi. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu tak boleh bagi petunjuk mana-mana orang yang kamu kenaki, walakinna Allah yahdi man yasha, akan tapi Allah Taala yang memberi petunjuk mana orang yang dia kenaki. Sedangkan hubungan cukup cantik, dia cukup jaga orang Islam, ya tak? Tapi hidayat bukan hak manusia, hak Allah Taala. Dia telefon, dia buat surat daripada kementerian supaya kawasan dia itu tidak lockdown untuk orang Islam, bahkan orang kampung boleh sembang sampai pagi. Tu hebat dia. Jadi orang kampung boleh curi main duduk situ sampai subuh, tak ada masalah. Sedangkan di kampung lockdown dah, pukul 8 tak boleh keluar. Siapa keluar kena tangkap. Cantik dia main. Jadi kami okey, no lockdown. Kami down saja. Lock tak ada. Siang tu baru pergi masuk kampung, sembelih lembu. Susahlah tuan-tuan. Ya, pergi masuk cumanya dia Melayu macam zaman 60-an 70-an. Cakap Melayu ke tak? Ada silat, ada pedah, ada mezani, ada keluar dalam TV Hijrah. Kalau ikutkan di segi tentera, TV tak boleh keluar, bahaya. Dia panggil bisikkan. Tapi dia tahu ini untuk umat Islam Malaysia ni. Ni orang Malaysia ni, bila kita tahu berita ni nak sampai kepada orang Islam Malaysia di sana, supaya kerajaan ambil cakna dalam masalah ini, supaya pemberian kepada mereka itu dapat diberikan. Mereka tak balik dah tuan-tuan, mereka kekal bergenerasi dah jadi ayat sana. Tapi ada kebudayaan bahasa kekal. Pakai templeka baju Melayu serbat. Tulisan Jawi lah, zaman piramid mana ada tulisan Rumi. Azan ada tu. Lagi kita cerita lain. Lockdown dulu. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sikit yang saya nak cerita. Jadi siang kita pilih, kita buat 5 kampung besar, 2 ekor kebau, 3 ekor lembu. Tapi kebau dia murah lah, lembu dia murah. Kebau kita beli baru 2,000. Cuma kita jumlah-jumlahkan dalam 2,800 sebab termasuk kenduri. Kenduri, kenderaan nak bawa, kenduri, beras, apa semua, barang agak mahal. Sebab minyak seliter 7 ringgit tu pelan. Jadi jumlah kita dalam, dia panggil pengurusan lah, mana dia kenduri, kebau berserta dengan kenduri itu 28. Kalau kita bajet korban, 400 je tu. Cukup besar. Kebau mana ada tinggal tulang, tak ada. Di kampung sembelih, di masjid, di situ juga madrasah. Ada dalam TV Hijrah tu ada 3 slot semua. Dijamu dengan tradisi Melayu Kedah lama. Kuih-kuih lama, kuih karang, kuih apa lagi, kuih bakar lama, ketupat, pulutnya, cicak, susu kebau. Pernah makan? Pernah makan? Saya pernah makan masa saya kecil. Sebab kampung saya ada belah kebau. Susu kebau ni dia masak sampai pekat, jadi macam dadih tu.
Nah, gula sikit. Jadi pekat tu menjadi susu susu tim tu. Jadi ketupat tu cicah dengan susu kerbau. Saya duk perhati tengok, tanya ni Pak, ni senang komunikasi, semua cakap Kedah. Kebetulan saya masa tu Kedah. Ya. Senanglah cakap, ni susu nak apa? Susu kerbau Ustaz, kita masak sampai pekat je tu. Oh, saya kata, lama aku tak makan ni. Habis ketupat cicak. Memang menggamit sejarah lah. Yalah, sudah. Sepinggan habis pulut. Lepas buat main pula sepinggan lagi. Saya tak jadi, saya nak makan nasi pula. Kuah gulai, makan gulai dengan sup macam orang kampung buat dah. Orang kampung masak, ya tak? Orang Kedah masak. Cakap di Kedah. Kuih lama. Tradisi lama. Cuma hidup mereka ni susah. Kerajaan tidak kacau di segi pergerakan agama, tak ada kacau. Kampung mereka ni luas, 40 kampung lebih. 2 wilayah besar, iaitu Pulau Dua dengan Bopian. Termasuk dia panggil atas tu Tanah Sari. Ya. Baik, nama-nama orang Melayu, Kampung Tanjung, Kampung Seberang, banyaklah. 3 batu, 7 batu. Kita batu 7, mereka 7 batu. Gitu lah. Nama-nama semua orang Islam. Baik, makan dia, minum dia. Cuma di segi pendidikan, mereka masih harus zaman Piramli tu. Kerajaan tak kacau di segi agama, nak buat madrasah ke apa buat, boleh buat, tak ada masalah. Sebab orang Melayu kita di sana tak tentang kerajaan. Orang bertanya Burma tu orang Rohingya ke? Tak. Rohingya atas tu dekat Bangladesh tu. Kita belah selatan dekat Thailand ni, Ranong Chumon, Surat Kani ni. Ya, baik. Jadi sistem sekolahan dia agak beratlah sikit. Teruklah. Ya, sekolah pun macam bukan sekolah lah. Macam bangsa. Masjid dia, surau kita lagi cantik daripada masjid dia. Nampak? Tapi jemaah penuh. Semayang jemaah penuh. Sebab dia tak ada sosial. Hiburan tak ada, apa tak ada. Telefon ada. Tapi ada telefon, hiburan tak ada, tentang apa boleh main. Telefon pula, lain mahal. Jadi hanya guna untuk keperluan dia. Tak ada untuk main gadget, untuk main ni, tak ada. Sebab keperluan. Malam lockdown, nak lock dah. Pukul 8 tutup dah. Orang susah macam ni, dia beli sikit apa tu, solar kecil petak tau, untuk satu lampu. Solar tu, kalau dia pakai minyak lagi kos tinggi. Dia belilah solar tu, beli Thailand daripada Ranong. Beli besar tu, dapat satu lampu, jadilah untuk satu rumah dia. Tak bergerak tak ada. Mana dia lepas solat Isya tu tutup sana awal 1 jam setengah, cepat daripada Malaysia. Jadi hidup mereka habis kerja, sebelah ini darat, sebelah ini laut. Makanan, yes. Kalau pula laut ni makan, laut ni musim ikan apa? Yang tulang banyak tu terubuk. Musim terubuk lah ni, 2 kilo, 3 kilo leleh yang dia makan. Pernah makan tak bawai tambak? Tak kata kenal apa bawai tambak. Bawai ada 3 jenis, ada bawai hitam, ada bawai putih, ada bawai cermin lah. Kita sini bawai putih lah mahal daripada hitam. Bawai tambak ni dia nak hitam sikit, tapi dia bulat, dia lemuk. Kalau sini ada jual juga, tapi mahal, 80 sekilo. Kami makan yang kurang. Janganlah apa-apa. Tu sebab ni bukan kuih okey lagi. Tapi mereka tak boleh ekonomi, tak boleh pasarkan secara luas sebab negara duk perang. Pukul 8 dah lemah. Makanan ada, apa tak ada, tapi nak beli jual. Maka akhirnya makan begitu saja. Ikan kering ni murah-murah. Tapi nak buat apa banyak-banyak? Saya tengok banyak sampai 1 pun tak boleh. Sebab dah makan kan?
Ni, jambu seorang sekok ikan. Datanglah ustaz, makanlah ustaz. Ada. Tapi hidup dia pun susah. Sebab tak boleh nak etika produk ekonomi tadi. Masjid, surau tu lah masjid sebenarnya. Masjid tu tengok tahu dia surau lah, tapi dia masjid agak siling berdadak, jadi boleh semayang. Kita masjid kita ni kapek punya tebal, no, tak tenggelam dia beli lain. Nah, ni tak boleh ustaz dah kasar bau tapak kaki tu imam dah ni, kita tukar lain. Sana kapek tu lah, lantai lah. Baik, kita panas bau kipas. Bau kipas pun panas juga. Bau ekor pun panas. Dua-dua pasang. Ekor pasang, kipas pun pasang. Panas juga. Tak tahu. Tak ada. Hidup balik kerja, duduk masjid mengaji. Yang duduk silat tu Haji Sa'ad, Haji Hashim tu, duduk guru silat, duduk guru pondok, mengajar kitab Quras ni, kitab Jawi Lama ni. Tiap-tiap hari mengajar. Duduk guru tu, duduk imam. Masya Allah. Jadi mereka ni tak ada. Saya ingat Haji Muttalib kata kat saya, imam besar Popian. Dia kata apa? Kami ni kalau kerja kepada dunia nak kaya tak ada dah. Tak ada dah. Kerja dunia kerana nak kaya tak ada dah. Hidup kami macam ni lah sampai mati. Jadi tak apa dia kata. Kami reda, kami tak rasa apa. Tapi janganlah kami ni Allah Ta'ala bagi miskin di akhirat. Yang tu kena kat kita lah. Susah di dunia tapi kaya di akhirat. Manusia ada 4 golongan. Satu, fakir di dunia, dua, fakiru fil akhirat. Fakir di dunia, fakir di akhirat. Itu celaka hidup. Yang kedua, fakiru fil dunia wa ghaniyul fil akhirat. Dunia fakir tapi akhirat kaya. Kami minta pada Allah kaya. Sebab sosial tak ada. Maksiat tak ada, apa pun tak ada. Kawasan lockdown, pukul 8 tutup, tak boleh jalan dah, terpiuk. Yang ketiganya, ghaniyu fid dunya wa ghaniyu fil akhirah. Kaya dunia, kaya akhirat. Seperti yang mana Abdul Rahman bin Auf, Abu Bakar, Umar, supaya tak lupa. Dan yang keempatnya, ghaniyu fid dunya wa fakiru fil akhirah. Kaya dunia, miskin di akhirat. Jadi kami ni minta yang ni lah Ustaz. Biar kami susah di dunia, tapi kami kaya di akhirat Allah Ta'ala. Sebab perjalanan akhirat itu luar biasa. Kita nak pergi penghujung kepada perjalanan hidup kita ni, syurga, neraka. Nampak? Tapi nak pergi tu selepas mati tu ada lagi 2 perjalanan. Belum kata ketetapan syurga ni neraka, belum lagi. Kita lepas mati ada 2 perjalanan lagi. Sedangkan itu adalah persinggahan yang tidak kita ketahui berapa lama dia, masa dia, keadaan dia. Barzakh dengan masyarakat. Itu bukan tempat yang kekal, itu perjalanan. Tapi masa dia, keadaan dia, seksa dia luar biasa. Sonok tuan. Ni saya pergi pula ni. Lockdown tak lockdown, saya pergi pula. Jangan abang kawan. Bulan 12 ni saya pergi, ada cara yang tu juga, tapi pergi sikit ya, sebab saya nak bantu dalam sudut pendidikan. Saya nak naikkan taraf sekolah. Sebab alat tak cukup, ni tak cukup, kita beli. Buat main di sini susah masuk. Dia periksa satu-satu bank. Maka cara tak pergi periksa, kita sedekah kat dia sikit. Bukan rasuah, jolong. Tak larang, tak. Tapi RM10 je, bukan banyak pun. Tapi kalau banyak sekatan, RM10, 40 sekatan lebih, dah tak ada lebih lah. Kenapa lebih tak ambil aku? Ya tak? Balik nak kena orang. Ya tak? Pergi lah. Baik, 40 sekatan tentera. Agak-agak masuk petang. Dia periksa tengok mata cukup liang bahasa tentera ni. Ya? Tapi tak apa, pun sebab yang pergi dengan saya tu biasa pergi tempat-tempat perang. Kami pergi Afghan, kami pergi Kok Bazar masa Rohingya keluar tu, duk tembak daripada jauh tu. Ya, gitulah dah rasa kalau Allah tak ada janji, itulah. Tapi saya nak bagi sebab saya nak beli satu bidang tanah dengan rumah.
dalam anggaran 20,000 untuk jadikan sekolah. Sekolah mereka tu bangsai ya. Ada gambar saya bagi nanti. Jadi tanah tu tanah Cikgu Ali, luas tanah tu, dan ada rumah, ada buku, cuma nak perbaiki jadi kelas ya. Murah dia bagi 20,000 sekali dengan tanah pegeran tu. Ya, jadi lu kumpul nak ambil tanah. Tapi kalau orang nak wakaf ni yang terbaik sekali lah, pendidikan dan juga keagamaan itu sendiri. Wallahu a'lam. Dan 2-3 hari depan Mensyir UAE Mesti daripada Pertahanan Malaysia juga berbincang untuk dia panggil pertukaran pelajar. Cuma kita macam mana nak create supaya pelajar itu dia ada syllabus dia untuk hantaran. Ya, dan ia ditanggung oleh universiti tempatan. Dia ada satu pakej percuma bagi pertukaran pelajar kali ini. Baik, alhamdulillah daripada UAE pun berjumpa dan sebagainya, sebab tak sangka. Mereka pun tak tahu di situ ada orang Melayu rupanya. Bila keluar dalam berita, wah, ramai dia orang Melayu situ. Ya. Dulu pasal pegang tu dia bawa 2 panji selain pada bendera. Orang Melayu kita bawa keris sebagai panji. Satu lagi Quran tulisan tangan. Separuh tu di Kampung Tanjung. Separuh lagi diserah di Istana Kedah sebagaimana nak membawa satu mesej kami Islam di sana kekal. Membawa tamadun dan sejarah Islam Kedah. Gitu maksud dia. Itu dia panggil simbolik. Dia panggil simbolik keris dengan Quran. Ya, tulisan tangan dulu ni tahun 60-an, mungkin lama lagi ini generasi yang ke-16 dah, ya, 15 16 dah gitu. Baik, wallahu a'lam, cukup sekadar itu. Jadi mualat tu kita sambung bulan depan. Saya kata dah mualat tu panjang. Tadi tu selepas mayang Zuhur kentut nak pergi tandah tu belakang. Cerita dia tentu tajuk dia. Sebab pergi sana semayangnya nak pergi tandah, nak pergi bilik ayam, telaga belakang tu. Jadi cerita nak pergi telaga kan ni. Nanti kita sambung balik telaga tu. Ya, baik, wallahu a'lam. Setakat itu mampu saya sampaikan pada malam ni. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Ta'ala dunia dan akhirat kita, insya-Allah.